Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pelantikan ataupun pencalonan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri tunggal daripada Bersatu kini benar-benar telah menggoncang Perikatan Nasional. Perikatan Nasional adalah satu gabungan yang kini semakin dilihat longgar dan rapuh. Apabila parti paling besar di dalam gabungan itu, yaitu PAS, mula tidak selesa, mula kepanasan mendengar melihat telatah parti Bersatu yang seperti menurut Sanusi tidak terlalu gairah untuk mencalonkan calon Perdana Menteri mereka. Kata PAS, kalau mahu mencalonkan sepatutnya melalui konsensus ataupun mesyuarat ataupun syura, mesti melalui mesyuarat, bukannya sembarang tulis, sembarang nyata, sembarang umum. Perbuatan itu telah pun menggoncang PAS sendiri. Akhirnya apa yang berlaku mengejutkan. Muhyiddin dalam ucapannya turut mengakui ada unsur sabotaj yang sedang berlaku dalam Parti Bersatu yang cuba untuk menjatuhkan beliau melalui pungutan undian SD. Apabila itu berlaku, ramailah yang tertanya-tanya dan menuduh siapa dalang di sebalik perbuatan mendapatkan SD bagi menurunkan, bagi menjatuhkan Muhyiddin Yassin. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu, maklumat kita tunggu-tunggu, dalang di sebalik dakwaan SD menggesa Muhyiddin undur telah pun dikenal pasti kata sumber. Adakah ini adalah pemimpin daripada Parti Bersatu sendiri atau sedang dipelopori oleh orang-orang yang sebenarnya sedang menunggang isu ataupun ada yang ingin menunggang untuk menjadi presiden? Persoalan itu akan kita jawab sebentar lagi. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya mendapatkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci pengkhianat. Sebelum itu, izinkan dulu saya untuk berkongsikan kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita tidak berfungsi dengan kuat lagi, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit, sukar sembuh daripada penyakit, dan paling teruk, akar penyakit akan berkembang bersarang di dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, dan menyeimbangkan imun badan kita supaya apabila imun badan kita sudah jadi kuat, seimbang, dan bijaksana, imun badan itulah yang akan bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang berakar dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit itu dihapuskan, kita sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Mungkin ini adalah jawaban doa Anda selama ini yang mau sembuh lepas daripada masalah kesehatan Anda. Saudara-saudara sekalian, siasatan dalaman Bersatu yang sedang berjalan telah mengenal pasti seorang pemimpin kanan parti itu sebagai dalang di sebalik dakwaan rancangan mengumpul akuan bersumpah SD yang dikaitkan dengan cubaan mengenepikan Presiden Parti Muhyiddin Yassin. Jadi, dalangnya bukan orang biasa-biasa. Dalangnya datang dari pemimpin kanan parti itu. Siapa pemimpin kanan parti itu? Pemimpin kanan dalam parti itu, kalau disebut satu persatu, bolehlah kita terjemahkan kepada nama-nama yang terkenal seperti Hamzah Zainuddin, Azmin Ali, Radzi Jidin, dan ramai lagi lah. Jadi kita tidak tahu siapa sebenarnya pemimpin kanan yang menjadi dalang ini. Dan apa tujuan beliau melakukannya? Masih tanda tanya, dapat tanda tanya. Tetapi ramai yang coba meneka dan meramalkan mungkin pemimpin kanan itu mahu menunggang isu itu bagi mendapatkan jawatan presiden daripada Muhyiddin. Seorang pemimpin Bersatu yang enggan dinamakan mendedahkan
Saksi dalam kalangan ketua bahagian parti yang mendakwa telah dihubungi berhubung SD tersebut telah menamakan dalang berkenan. Ya, sudah dikenal pasti ada saksi, ada yang mengaku dihubungi dan ada rekaman juga katanya. Saksi-saksi adalah kalangan kalangan yang dihubungi untuk tanda tangan dokumen yang dikatakan sebagai SD lapor beliau. Ketika diminta mengesahkan laporan sinar harian ini yang memetik Ketua Pemuda Bersatu Hilman Idham. Hilman dilaporkan berkata majelis pimpinan tertinggi sebagai sebagian daripada siasatan susulan berakhirnya Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu minggu lalu telah mengenal pasti dalang di sebalik dakwaan SD tersebut yang mencetuskan kekecohan ketika ucapan dasar Muhyiddin pada Sabtu lalu. Sementara itu, sumber tersebut turut mendedahkan pihak lain yang dikenal pasti, termasuk pemimpin bahagian yang didakwa, terlibat mengumpul tanda tangan di pelbagai negeri, serta individu yang terlibat dalam kekecohan Sabtu lalu. Katanya lagi, dalang berkenan juga individu yang dikatakan meminta untuk bertemu dengan Muhyiddin untuk menyerahkan SD tersebut. Malaysia kini telah menghubungi pemimpin yang didakwa memiliki SD itu dan tidak mendedahkan namanya sementara menunggu maklum balas daripadanya. Terdahulu berita harian melaporkan wujud kenyataan bercangga daripada beberapa ketua bahagian bersatu berhubung kandungan SD berkenan. Menurutnya, Ketua Bahagian Bersatu Ipoh Timur, Fadli Ismail, menegaskan tiada perkataan atau ayat dalam SD tersebut yang mengandungi sebarang bentuk desakan atau cadangan agar Muhyiddin berundur daripada Presiden. Fadli dilaporkan berkata dokumen yang diedarkan kepada ketua-ketua bahagian di Perak hanyalah surat yang mencadangkan pelan peralihan kuasa dengan tujuan menggesa Muhyiddin mempertimbang untuk memperkukuh kedudukan timbalan Presiden Hamzah Zainuddin menjelang PRU 16. Laporan itu turut memetik Ketua Bahagian Bersatu Ampang Isa Saidi yang menafikan kenyataan Fadli dan mendakwa dia telah menandatangani SD yang menggesa Muhyiddin segera berundur daripada jawatan Presiden. Dalam ucapan masing-masing pada hujung minggu, Muhyiddin dan Hamzah membangkitkan dakwaan cubaan menjatuhkan Muhyiddin. Kontroversi itu tercetus selepas hujung surat layang yang mendakwa terdapat usaha menaikkan kuasa eksekutif Hamzah dan pada masa sama melemahkan kedudukan Muhyiddin dan juga pengerusi PN. Di akhir Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu, lebih 2,000 perwakilan daripada 202 bahagian seluruh negara sebulat suara menyokong 3 ketetapan utama, menerima pakai ucapan dasar Presiden, menyokong kepimpinan Muhyiddin dan bersatu secara rasmi menamakannya sebagai calon Perdana Menteri. Beberapa komen daripada netizen tentang isu ini, nasiblah kata sebagai bekas Perdana Menteri yang gagal serta kes mahkamah dengan anak penantu dalam pelarian, Abah patut undur diri sajalah. Nak jadi Perdana Menteri untuk dapat DNA code, kata beliau. Violet Rebate kata haprak. Green Cita kata jadi Perdana Menteri apa? Jangan anggap dia Perdana Menteri yang baik hanya kerana dia bagi duit masa COVID dulu. Duit-duit tersebut adalah duit pemberi cukai, duit rakyat itu sendiri. Apa yang dia buat masa COVID? Tutup parlimen setengah tahun dan menjatuhkan kerajaan pilihan rakyat. Orang macam ini boleh pakai kah? Kata beliau. Netizen menjawab kata mereka tak boleh pakai. Saya anak Malaysia kata, buat perhimpunan parti sendiri tiada halat tuju perjuangan. Presiden berucap salahkan orang lain, Perdana Menteri ke-10 sebagai ucap tama, malulah weh, kata beliau. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.